Amin binti Ahmad Badrul Hisham. Jadi sepanjang kami melaksanakan projek ini, saya mendapati bahawa ciri penerimaan tanpa syarat ini adalah ciri yang sangat penting bagi seorang kaunselor yang berkesan. Penerimaan tanpa syarat kaunselor terhadap klien di sini bermaksud kaunselor menerima diri klien yang sebenarnya. Kaunselor perlulah melayani klien sebagai manusia yang bermaruah dan unik, walaupun klien datang dengan masalah yang negatif. Kaunselor juga tidak boleh memandang serong ataupun berfikiran negatif terhadap kliennya. Contohnya, seorang pelajar datang bertemu dengan kaunselor sekolah dan kaunselor sekolah mengetahui bahawa pelajar tersebut mempunyai banyak masalah disiplin. Jadi sebagai kaunselor, sikap prejudis ini perlu dielakkan pada permulaan pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah binti Abdullah. Okey, pada pendapat saya, ciri-ciri kaunselor yang berkesan adalah seseorang kaunselor perlu memiliki keyakinan diri yang tinggi, kerana keyakinan merupakan asas untuk melakukan sesuatu tindakan yang tepat dan bersesuaian dengan sesuatu situasi. Okay. Kaunselor yang berkeyakinan tinggi akan bertindak secara tenang dan matang di samping memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan berkemahiran dalam bidang kaunseling. Okay. Ia akan melancarkan proses berkomunikasi bersama klien dan akan menyebabkan kaunselor itu dipercayai dan diyakini oleh kliennya. Secara tak langsung, ia akan menjadi tarikan kepada klien tersebut untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling selanjutnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatihah binti Ismail. Jadi saya akan kongsikan salah satu daripada ciri kaunselor yang berkesan, iaitu kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar ni merupakan salah satu kemahiran asas yang perlu ada dalam sesi kaunseling. Okey, kemahiran mendengar juga merupakan satu kemahiran yang sangat penting dalam satu sesi kaunseling. Okey, ini adalah kerana ketika sesi kaunseling, seseorang kaunselor itu perlu lebih banyak mendengar daripada menyampuk percakapan klien. Okey, ini adalah kerana melalui mendengar dengan baik, seorang kaunselor itu dapat memahami klien dengan sebaiknya. Hal ini termasuklah pemikiran mental, fizikal dan perasaan klien. Okey, terdapat beberapa perkara penting yang perlu didengar oleh kaunselor ketika klien bercakap, iaitu isi kandungan yang terdapat dalam percakapan klien dan tingkah laku tanpa lisan dan perasaan yang klien luahkan. Seseorang kaunselor juga mesti memahami klien yang berada dalam sesuatu situasi. Okey, kaunselor juga perlu mengelak daripada membuat penilaian kepada klien terlebih awal. Okey, untuk mendapatkan maklumat terperinci, seseorang kaunselor itu perlu fokus pada perkataan, nada dan cara yang diperkatakan oleh klien. Seseorang kaunselor perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada percakapan klien semasa sesi kaunseling. Mendengar dengan aktif dan teliti akan membantu kaunselor memahami klien. Okey, terdapat 3 komponen yang perlu diambil berat oleh kaunselor, iaitu interpretasi yang mengarah kepada pemahaman seluruh kata-kata klien. Yang kedua, penilaian terhadap segala maklumat yang didengari serta membuat keputusan. Yang ketiga, bertindak balas berdasarkan perkara yang didengari agar kaunselor itu dapat membuat pertimbangan. Okey, dan seorang kaunselor yang berkesan perlulah menjauhkan daripada perbuatan mengganggu penceritaan klien. Seseorang kaunselor itu perlu memerhatikan perasaan klien melalui raut wajah klien dan renungan mata yang dipamerkan oleh klien. Mendengar dengan aktif adalah aspek asas yang penting dalam membentuk hubungan kaunselor dengan klien. Okey, dan yang terakhir, keadaan yang sepi sejenak perlu ada dalam sesuatu sesi kaunseling untuk menggalakkan klien itu menyambung percakapan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Farzana binti Wan Muhammad Rahimi. Jadi, sepanjang kami melaksanakan projek ini, kami mendapati bahawa antara ciri-ciri penting yang perlu ada pada diri seorang kaunselor yang berkesan adalah perlunya mempunyai sifat empati. Apakah itu sifat empati? Empati ialah kaunselor merasai apa yang dirasai oleh klien dengan mengenepikan sikap prasangka serta mengawal persepsi sedia ada.
Perasaan ini berlaku kerana adanya penghayatan dalam diri seorang kaunselor. Perasaan empati ini perlu diperlihatkan kepada murid yang dibantu kerana ia akan membantu proses menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya, ianya dapat melahirkan perasaan sayang dan hormat murid terhadap seorang kaunselor. Ciri-ciri kaunselor yang berkesan seterusnya ialah menjaga rahsia klien yang lain, iaitu menjaga etika kerahsiaan. Kaunselor harus sentiasa menyedari, imitasi dan menghormati etika untuk meyakinkan klien bahawa segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan. Setiap maklumat yang dikongsi di dalam sesi kaunseling mestilah dirahsiakan, kecuali dengan merahsiakan maklumat tersebut, ia boleh menimbulkan kemudaratan jika didapati keadaan klien mengancam kebajikan atau keselamatan kepada pihak diri dan orang lain. Kaunselor bertanggungjawab melaporkannya kepada pihak yang berkenaan. Hubungan yang dibina atas dasar saling percaya, hormat menghormati dan percaya mempercayai boleh dihancurkan oleh sikap tidak menjaga kerahsiaan tersebut.